Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah pada tuan-tuan dan puan kerana anak-anak tuan-tuan dan puan berjaya ditawarkan ke SBP umumnya dan ke Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kubang Pasu secara khususnya. Baik, tuan-tuan dan puan, selamat datang jugalah kepada anak-anak tuan-tuan dan puan ke keluarga iKUPS. iKUPS ni merupakan singkatan bagi nama sekolah iaitu Integrasi Kupang Pasu. Baik, tuan-tuan dan puan, InsyaAllah jika tiada halangan kita akan mula mendaftarkan anak-anak tuan-tuan dan puan pada hari Selasa 6 hari bulan April 2021. Pada mulai jam 9 pagi ya, sehingga ke 11 petang. Baik, tuan-tuan puan, lazimnya taklimat ini kita adakan di sekolah secara semuka pada tahun-tahun yang sebelum ni. Tapi oleh kerana kita perlu mematuhi SOP, maka kita membuat secara dalam talian, itu pun secara rakaman. Saya harap tuan-tuan puan dapat menerima seadanya. Baik, tuan-tuan puan, saya ingin mengambil sedikit masa tuan-tuan puan untuk menerangkan tentang kelebihan-kelebihan masuk di sekolah. Sebelum tu, eloklah saya memperkenalkan barisan pentadbir saya. Ya. So, saya adalah pengetuanya, Haisgani bin Naina. Telah memulakan tugas di sini sejak tahun 2019. Baik, saya dibantu oleh Cikgu Isyamuddin bin Khamis, penolong kanan pentadbiran, serta Puan Jainon Ngaini, penolong kanan haluan murid, dan juga Puan Faridah binti Ibrahim, penolong kanan co-curriculum. Baik, di asrama kita ada warden-warden yang bertugas, iaitu seramai 10 orang. Okay, warden yang bertugas, dan dibantu oleh penyelia asrama seramai 3 orang. Baik, tuan-tuan puan, sedikit tentang sejarah atau latar belakang iKUPS. iKUPS merupakan satu sistem sekolah berasrama penuh yang mana integrasi di situ bermaksud sistem ataupun aliran agama disatukan dengan aliran sains. So disitulah sebabnya wujudnya perkataan integrasi. Okay. Dan ada 5 lebih kurang 5 sekolah SBPI di seluruh Malaysia. Okay. Dan yang paling hujung ataupun paling utara ialah SBPI Kubang Pasu. Baik, tuan-tuan puan, seharusnya tuan-tuan puan merasa bertuah ataupun boleh bersyukur kerana ditawarkan ke SBP. Kerana jika dibandingkan dengan sistem-sistem yang lain, ya, kita menawarkan lebih dari segi bantuan itu adalah lebih sedikit ya, berbanding dengan sistem-sistem persekolahan yang lain. Dan untuk memasuki SBPI Kubang Pasu, saya rasa ya, insyaAllah tuan-tuan dan puan dikenalkan lebih sedikit rezeki tuan-tuan puan ya, anak-anak tuan-tuan puan lebih bertuah ya jika dibandingkan dengan ini disebabkan oleh kita ada keunikan kita sendiri ya. Uniknya di mana? Okey. Persamaannya tak perlulah saya sebut, semua sekolah SBP adalah sama, tapi apa yang membezakan SBPI KP dengan SBP yang lain? Sebab kita menjalankan program Bistari dan program Permata. Okey. Di mana ambilan untuk program ini melibatkan keseluruhan tingkatan 2. Setiap tahun bermula dengan tingkatan 2. Ambilan ini kita akan kenal pasti daripada tingkatan 1. Ya, tuan-tuan. So, apa istimewanya program Bistari dan program Permata? Ialah anak-anak tuan-tuan dan puan akan berpeluang mempelajari ya, subjek-subjek yang agak mencabar seperti matematika tambahan dan juga kimia bermula di usia tingkatan 2. Okay. Jadi mereka akan belajar tanpa membebankan mereka. So mereka akan belajar selama 4 tahun berbanding dengan aliran sekolah harian biasa ataupun SBP yang lain. Mungkin
mereka hanya belajar 2 tahun. So sebab apa kita ambil 4 tahun? Supaya nak memberi peluang anak tuan-tuan puan mendalami kefahaman dalam 2 subjek yang agak kritikal dan sangat penting ini. Ya. Baik, selebihnya sistem pembelajarannya adalah biasa. Baik, ada satu tambahan. Apabila anak tuan-tuan puan ditawarkan ke SBPI, maka anak tuan-tuan puan akan juga mempelajari 2 bahasa antarabangsa, iaitu satu yang wajib adalah bahasa Arab bermula tingkatan 1, kemudian pilihan bahasa antarabangsa lain sama ada daripada bahasa Perancis, bahasa Jepun atau bahasa Mandarin. Baik. Dari segi yang lain, insya-Allah kita dah sama, okey. Tapi inilah seperti saya kata tadi, kelebihan yang mungkin membezakan dengan sistem-sistem sekolah yang lain. Baik, tuan-tuan dan puan, seperti saya katakan tadi, apabila ditawarkan ke ke SBPI, maka anak-anak tuan-tuan dan puan juga layak menerima bantuan. Kita ada 8 jenis bantuan yang ditawarkan, iaitu jika ada kelayakan dia lah, ya. Minta maaf, ada 9 sebenarnya, ya, sebab kita ada lebihan. Di Kedah ni kita ada lebih 1 daripada negeri-negeri yang lain, okey, iaitu projek khas, bantuan projek khas, bantuan beasiswa Bank Negara, Yayasan Peneraju Bumi Putera Berhad, Tunas Geliga, Yayasan Pelajaran Mada, beasiswa kecil Persekutuan Zakat Negeri Kedah. Ini yang saya kata tadi, yang ke-9 tadi, dan juga bantuan oleh pihak sekolah yang mungkin berbeza ataupun sama dengan sekolah-sekolah lain, ya. Saya rasa mungkin ada juga sekolah yang menawarkan bantuan dari pihak mereka sendiri. Okey, sama juga di ICOOPS, insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan, pada hari Selasa ini pendaftaran yang akan berlaku akan mengikuti proses standard operating procedure yang agak teliti, ya. Baik. Apabila tuan-tuan puan sampai sahaja ke pintu pagar utama ICOOPS, okay, bacaan suhu akan diambil, dan bacaan suhu yang normal adalah di dalam dulat 35 darjah Celsius ke 37.5 darjah Celsius. Jadi insya-Allah jika anak-anak tuan-tuan puan dalam dulat tu akan dibenarkan masuk ke sekolah, okey. Dan murid atau ibu bapa juga mestilah mematuhi SOP yang umum, iaitu memakai pelitup muka, okey, selain mengambil bacaan suhu tadi, memakai pelitup muka, sanitasi tangan, dan tidak dibenarkan, tuan-tuan puan, saya memohon maaf jika ini mendatangkan masalah, iaitu tuan-tuan puan tidak dibenarkan untuk turun daripada kenderaan, ya. Saya harap tuan-tuan puan dapat bersabarlah, sebab inilah norma baru yang sedang diwar-warkan, yang kita perlu ambil tindakan. Baik, tuan-tuan puan, jika ada di kalangan, ya, kita yang tidak sihat, demam atau dalam kuarantin ataupun sakit atau bergejala, dilarang hadir untuk membuat pendaftaran. Ya, insya-Allah kita disusulkan pendaftaran tuan-tuan puan di kemudian hari. Baik, dan juga anak-anak tuan-tuan puan diminta mengisi borang deklarasi kesihatan dan serahkan ke kaunter pendaftaran pada hari pendaftaran tersebut. Baik, pendaftaran pada kali ini adalah secara pandulan ataupun drive-thru sahaja. Okay. Hanya murid akan keluar daripada kereta dan waris akan menunggu dalam kereta. Laluan kereta waris adalah dalam seperti yang dinyatakan dalam plan drop-off yang akan disebarkan melalui grup WhatsApp. Colleague atau sisters ataupun brothers, CS dan CB akan membantu anak-anak tuan-tuan puan dalam segala urusan asrama dan sekolah pendaftaran pada hari pendaftaran tersebut. Jadi tuan-tuan puan tak perlu risau. Sebaik saja anak-anak tuan-tuan puan turun daripada kereta, maka kami akan mengambil
mengambil peduli, dan kita akan uruskan anak tuan puan pendaftaran dan sebagainya sehinggalah penempatan di asrama, sehinggalah barang dan segalanya selesai. Jadi tuan puan tak perlu risau. Okay. InsyaAllah anak tuan puan akan mengikuti program yang disusun oleh pihak sekolah yang dibantu oleh kaunselor sekolah. Baik, sedikit sebagai pengetahuan ataupun makluman di pihak tuan puan. Apabila ditawarkan ke sistem sekolah berasaran penuh, mereka akan mengikuti peraturan hidup di asrama. Waktu tidur di semua asrama termasuklah di ICUPS adalah dari jam 11.30 malam sehingga 5.30 pagi. Semua murid tidak dibenarkan merayau-rayau ataupun berjalan sewaktu tidur. Kita akan ada warden yang bertugas untuk memastikan perkara ini dipatuhi. Dan adalah menjadi tanggungjawab untuk semua ahli kamar itu untuk menutup ataupun memadamkan lampu tepat pada jam 11.30 malam. Hari ini jadi amalan. Dan setiap murid diwajibkan tidur hanya di atas katilnya sahaja, untuk mengelakkan sebarang keadaan yang tidak kondusif ataupun tidak bersih dan sebagainya. Dan pemeriksaan ataupun kehadiran anak tuan puan akan sentiasa dipantau ataupun diambil kira ataupun dipedulilah oleh wadah-wadah petugas dan juga pihak sekolah. Baik, apabila anak tuan puan ditawarkan, maka ada beberapa barang larangan yang tak boleh dibawa ke asrama. Sebab ianya akan lebih banyak mendatangkan keburukan daripada kebaikan, iaitu telefon bimbit dan sebarang gadget. Yang kedua ialah barang perhiasan untuk anak-anak perempuan. Dilaranglah memakai barang-barang perhiasan yang terdiri dari emas dan perak, sebab ini nanti akan menimbulkan susah untuk kita menjaga dan sebagainya. Dan juga smartwatch, dan ataupun wireless earphone. Inilah 3 barang utama yang menjadi barang larangan untuk semua penuh. Baik, anak tuan puan akan mula menguruskan diri, akan dilatih menguruskan diri masing-masing, termasuklah untuk membersih pakaian. Kita sediakan kemudahan, pihak sekolah akan menyediakan kemudahan tersebut, iaitu mesin basuh di bilik lobi. Yang ada cas tertentu lah jika menggunakan ini seperti biasalah dengan sekali basuhan. Token yang digunakan adalah sebanyak RM2. Baik, tuan-puan, untuk membeli barang-barang keperluan dan sebagainya, kita menyediakan kedai koperasi di sekolah. So kedai koperasi sekolah untuk sekolah-sekolah penuh juga menyediakan perkhidmatan yang lebih lagi lah daripada sekolah harian biasa, dan perkhidmatannya mungkin melebihi daripada waktu operasi yang biasa. Jadi anak-anak tuan puan boleh memberi barang keperluan peribadi, semuanya ada disediakan di koperasi. Okay. Dan begitu juga barang keperluan asas juga boleh dibeli. Barang keperluan asas asrama boleh dibeli daripada koperasi sekolah. Okay. Dan juga pakaian-pakaian sekolah seperti baju untuk keluar, outing, baju riadah, cadar, sarung bantal, selimut, baju batik sekolah, semuanya ada di koperasi sekolah. Okay. Dan koperasi sekolah juga menawarkan perkhidmatan menggunting rambut dengan bayaran yang amat rendah, iaitu RM3 sehari, RM3 sekali perkhidmatan. Baik, tuan-tuan puan, koperasi ICUP juga menjadi ejen Bank Simpanan Nasional. Oleh itu semua murid-murid SBPI Kubang Pasu perlu membuka akaun BSN bagi memudahkan waris-waris menyalurkan duit poket, supaya anak-anak tuan-tuan puan boleh mengeluarkan, membuat urus niaga pengeluaran di koperasi sekolah. Baik, jadi anak tuan-tuan puan disyorkan untuk memiliki tunai, wang tunai tidak melebihi RM30 dengan sekali di dompet anak tuan-tuan puan. Baik, tuan-tuan puan, disebabkan oleh pandemik COVID-19 ni, maka peraturan baru ditambah, iaitu buat masa sekarang tidak ada outing ataupun keluar ke bandar harian atau mingguan
dan juga pulang bermalam sehinggalah cuti. Terusnya, kita harapkan semua proses pendaftaran pada hari ini, pada hari Selasa nanti akan berjalan dengan lancar, insya-Allah. Ya. Dan tuan-tuan puan jangan risau, kami di sini akan bertindak sebagai ibu bapa pada anak-anak tuan-tuan puan. Kami akan menjaga tuan-tuan puan, insya-Allah, sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Ya, itu janji kami, itulah tugas kami, itulah tanggungjawab kami. Jadi sekali lagi saya ucapkan syabahan tahniah kepada tuan-tuan puan kerana berjaya dipilih untuk masuk ke sekolah bersama penuh integrasi Kubang Basuh. Kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.